Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala ma'. Bersama kita pada waktu ini di dalam kelas pengajian pengantar pengajian Islam UQI 10402, sama-sama kita melihat dalam slide yang telah dipaparkan kepada semua para penonton dan para pendengar yang dikasihi sekalian. Visi UTHM menjadikan Universiti Teknikal Global dalam teknologi lestari dan pengangkutan. Misi UTHM ke arah menyediakan penyelesaian teknikal untuk keperluan industri dan komuniti berasaskan paradigma tauhid. Paradigma tauhid yang dipilih adalah EPT02, iaitu hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan adalah merupakan satu hubungan yang menjadikan seorang hamba itu hidup kerana berhubung dengan yang maha hidup. Maka hubungan itu adalah merupakan satu perkara yang penting dalam menjadikan seorang hamba itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita mesti seseorang hamba memiliki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan dengan Allah adalah kemuncak segala ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan. Topik yang akan kita belajar pada kali ini adalah topik 2 daripada subjek pengantar pengajian Islam UQI 10402. Perbahasannya mengenai sumber-sumber rujukan Islam. Baik, kita sama-sama melihat sumber rujukan Islam dipecahkan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah sumber yang disepakati para ulama', iaitulah yang tidak ada khilaf di kalangan mana-mana ulama', iaitulah Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, ijma', iaitu kesepakatan para ulama', kemudian qiyas, iaitu menyamakan satu hukum yang telah ada dengan satu isu yang baru ada, lalu dilihat ada persamaan, maka hukum ini dipinjamkan kepada hukum tersebut pada persamaan hukum tersebut. Maka ialah qiyas. Di sana ada lagi satu pecahan yang telah kita sebutkan tadi, iaitu sumber yang tidak disepakati. Artinya terdapat di kalangan ulama'-ulama', mungkin mujtahidin atau tidak mujtahidin, yang memiliki ilmu yang mendalam, ketika mana mereka ingin berhujah menggunakan dalil ini, jadi tak sepakat. Maksudnya contoh di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa tentang kekuatan penghujahan, iaitu uruf atau masalihul mursalah. Tetapi mazhab lain seperti Hanafi menyatakan tidak. Maka dengan inilah dalil ini tidak disepakati. Dengan perbezaan dalil tak disepakati inilah, maka para ulama' dan kita dapat melihat mazhab-mazhab berkembang dan bercambah dan memiliki kepelbagaian pandangan dalam suatu hukum. Walau bagaimanapun, prinsip asasnya tetap sama, iaitu Al-Quran dan Sunnah menjadi pegangan dan menjadi asas. Tetapi pada dalil-dalil yang lain yang menjadi sumber kepada agama ini, maka berlakunya perbezaan para ulama' terhadap perkara tersebut. Okey? Maka ada beberapa perkara, di antaranya adalah masalihul mursalah, istihsan, istishab, sadduz zara'i, uruf, qaulus sahabi dan syar'u man qablana, dan kita akan lihat bersama-sama insya-Allah. Sumber yang disepakati iaitu Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran merupakan bacaan atau himpunan huruf atau kalimah. Tetapi dalam istilah bahasanya, Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan mereka dalam bahasa Arab dengan keterangan dan makna yang tepat, diriwayatkan dari satu generasi ke satu generasi secara mutawatir. Mustahil berlakunya pembohongan terhadap ayat tersebut kerana ramainya orang yang mendengar dan menyampaikannya. Setiap huruf yang dibaca dikira ibadah. Quran itu bermula daripada suratul Fatihah dan akan berakhir dengan suratul An-Nas. Nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran terdapat 4. Yang pertama Al-Kitab, berdasarkan firman Allah dalam suratul Baqarah. Al-Furqan juga berada dalam suratul Baqarah, iaitu yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah pemisah antara hak dan juga batil. Kemudian Al-Zikr, iaitu peringatan, dan yang terakhir At-Tanzil, penurunan. Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran menceritakan tentang sifat Al-Quran di dalam Al-Quran dengan beberapa sifat.
dan sifat ini menunjukkan peranannya dalam kehidupan manusia, iaitulah An-Nur sebagai cahaya, Al-Mubin penjelas, Al-Huda petunjuk atau pembimbing, dan Ar-Rahmah iaitu kerahmatan. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, menggunakan bahasa Arab, menjadi petunjuk kepada seluruh alam, diterima secara mutawatir, merupakan kitab yang menjadi asas kepada kebahagiaan manusia. Apakah asas hukum dalam Al-Quran? Iaitu pertama, tidak menyulitkan, iaitu satu hukum yang tidak sulit, tidak sukar, dan tidak membebankan penganutnya untuk melakukannya, dan beransur-ansur dalam penetapan hukum. Sebagai contoh tidak menyulitkan, iaitu seorang itu diharuskan mengqasarkan salat ketika musafir. Boleh tidak puasa bagi orang yang musafir, boleh menjamakkan salat. Tidak membebankan seperti berdiri menghadap kiblat. Namun bagi orang yang sakit dan sebagainya, solat berdiri adalah satu kefarduan, tetapi bagi orang yang sakit mereka boleh solat dalam keadaan duduk. Beransur-ansur seperti larangan perintah meninggalkan arak berlaku secara berperingkat. Begitulah juga berlakunya perubahan hukum daripada satu keadaan ke satu keadaan, seperti mana berlakunya nasikh dan mansuh, penghapusan hukum yang lama kepada hukum yang baru. Hadis Nabi SAW, hadis adalah perbuatan Nabi SAW yang dilakukan oleh baginda, sama ada pada perkataan, perbuatan atau perakuan Nabi SAW. Hadis Nabi atau as-sunnah, semua perkara yang datang daripada Nabi SAW, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan Nabi yang menjelaskan syariat dan undang-undang, atau pengakuan Nabi SAW terhadap perbuatan atau perkataan para sahabat di hadapan baginda, dengan cara Nabi tidak melarang dan tidak memerintahkan. Itu perbuatan. Ada 3 perkara yang menjadi asas kepada as-sunnah. Apakah itu hadis kursi? Hadis terdapat 2 pecahan. Yang pertama hadis nabawi yang Nabi sebutkan dengan lafaz dan maknanya, ataupun hadis kursi, sesuatu yang dilafazkan oleh Nabi tetapi kontennya itu daripada Allah Ta'ala, isinya dari Allah, dilafazkan menggunakan lafaz Nabi tetapi maknanya daripada Allah Ta'ala. Hadis kursi bukan Al-Quran dan tidak boleh dibawa dalam solat. Berapakah kitab hadis yang terkenal? Kitab hadis yang terkenal ada 6 yang disebut sebagai kutubus sittah, ataupun 7. Yang pertama Sahihul Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim oleh Imam Muslim, Sunan Abi Dawud disusun oleh Imam Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi disusun oleh Imam At-Tirmizi, Musnad Imam Ahmad disusun oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Sunan An-Nasa'i yang disusun oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah yang disusun oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang seterusnya adalah kedudukan dan fungsi hadis. Dah ada Quran, apa perlunya hadis? Hadis datang sebagai sumber menguatkan, sumber kedua dalam Islam, menjadi penguat kepada hukum yang ada Quran, atau penafsir, penjelas kepada ayat Al-Quran, atau menentukan satu hukum yang tak ada dalam Quran tapi ada dalam sunnah Nabi SAW ataupun dalam hadis, ataupun boleh jadi di antara keduanya itu saling menasahkan, memansuhkan hukum dalam keduanya. Baik, kategori hadis. Hadis itu terdapat beberapa peringkat, antaranya hadis mutawatir yang lawannya adalah hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan dengan sejumlah ramai perawi-perawi, perawi-perawi dari satu generasi ke satu generasi, sehingga mustahil mereka akan bersepakat untuk berdusta. Kemudian adanya hadis ahad yang berlawanan dengan mutawatir yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak ramai. Kemudian adanya hadis sahih dari sudut hukum. Dari sudut hukum hadis sahih, hadis yang memiliki 5 syarat menjadi dia sebagai hadis yang kuat, ataupun hadis hasan yang darjatnya seperti sahih tetapi setiap item yang 5 itu memiliki kekurangan, maka menjadi ia hasan. Ataupun hilang satu daripada 5 syarat, maka berubahlah ia menjadi hadis yang dhaif, yang lemah. Walau bagaimanapun ia memiliki pelbagai kategori. Tidak semua hadis dhaif itu lemah atau tertolak, tetapi ada hadis dhaif yang sangat kuat, hampir kepada hadis hasan.
Ada yang sederhana, ada yang sangat lemah seperti hadis munkar. Terdapat hadis yang dikategorikan maudhu' dan itu bukan hadis sebenarnya, iaitulah setiap pendustaan yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mempelajari tentang ijma'. Apakah itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan para ulama di satu zaman terhadap suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya berlaku selepas kewafatan Nabi SAW, maka ijma' menjadi sepakat untuk diterima bagi seummah. Rukun ijma' ada beberapa perkara, antaranya ada beberapa orang mujtahid waktu terjadinya peristiwa yang memerlukan hukum. Siapa dia mujtahid? Orang yang sangat alim, berilmu, yang mampu mengeluarkan hukum direct daripada sumbernya. Seluruh mujtahid pada waktu itu berada bersepakat, bukan hanya mujtahid setempat sahaja. Kesepakatan harus dinyatakan dengan tegas oleh setiap ulama yang mujtahid itu terhadap peristiwa tersebut. Kesepakatan yang penuh dari seluruh mujtahid. Definisi ijtihad, perbuatan atau usaha dalam mengeluarkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi mujtahid, ulama yang mengeluarkan hukum tersebut. Apakah syarat seorang itu dianggap sebagai mujtahid? Pertama, mesti menguasai dengan mendalam dan luas ilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan menguasai ilmu usulul fiqh serta mahir di dalam ilmu bahasa Arab. Qiyas, apakah itu qiyas? Iaitu membandingkan suatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dalam Quran dan Sunnah atau ijma' dengan suatu hukum yang baru tetapi memiliki persamaan sebab antara keduanya. Contoh, menghisap syabu dapat dikiaskan dengan minum arak. Ada persamaan, iaitu hilang akal. Begitulah bunga dikiaskan dengan riba. Yang keduanya bersifat tambahan. Maka rukun qiyas, pertama ada hukum asal. Yang kedua, ada benda asal itu, seperti arak. Ada hukum bagi yang asal, yang tadi, iaitu haram. Kemudian ada sebab. Kenapa sebab dia jadi haram? Memabukkan. Kemudian kita jumpa pula sesuatu yang baru. Contohnya, hisap dadah, hisap gam. Dikiaskan dengan sebab yang sama, iaitu mabuk, menghilangkan akal, maka dia menjadi haram dengan kias kepada hukum tersebut. Qiyas terdapat dua jenis, iaitu qiyas jali, qiyas yang memang nampak jelas persamaannya, atau qiyas yang tidak berapa nampak, dia panggil qiyas khafi, yang tengok macam nak sama tapi macam beza, begitu. Okey. Sebagai contoh, riba timbangan tumbuhan dikiaskan dengan pengharaman timbangan gandum. Dua-duanya sama, hampir timbang, tapi satu lagi gandum makanan, sedangkan tumbuhan tidak dimakan. Maksudnya tumbuhan yang biasa, liar itu tidak dimakan. Jadi boleh nak disamakan dengan dia timbang, tapi tak boleh disamakan sebab satu makanan ruji, satu lagi bukan makanan ruji dan asasi. Jenis kias terdapat tiga, iaitu aula, yang lebih utama kedudukannya, ilahnya itu sangat kuat, sebabnya sama tu kuat. Ataupun musawi, yang nak dibandingkan dengan hukum asal itu sama. Nak kata kuat sangat tidak, tapi sama. Ataupun ia lebih rendah. Ianya lebih rendah. Sebagai contoh, apple nak dikiaskan dengan gandum, ia tak boleh. Tetapi kalau kita nak menyamakan apple dengan pear, mungkin hampir sama. Atau dengan buah lai, jadi ada hampir persamaan. Atau dia lebih besar, lebih aula. Sebagai contoh, apple nak diumpamakan dengan mangga. Ataupun ia lebih kecil. Sebagaimana apple disamakan dengan gandum, sebagai contoh. Sekarang pembahasan baru, iaitu tentang sumber yang tidak disepakati. InsyaAllah pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.